Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Adlila untuk subjek Matematik tingkatan 4. Jadi hari ini Cikgu akan terangkan tentang bab 7 dan hari ini Cikgu akan terangkan tentang 7.1 iaitu graf laju masa. Dan standard pembelajaran hari ini adalah untuk mentafsir graf, jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey. Okey, mentafsir graf jarak dan masa. Okey, contohnya dia bagi satu bentuk graf macam ni dan graf ni adalah graf jarak masa. Okey, kita lihat perincian untuk graf jarak masa ini Okey. Rajah 1 menunjukkan suatu gerakan dari O ke C sejauh S meter dalam tempoh T saat. Maksudnya dia kata pergerakan dari O ke C. Okey, awak tengok yang line warna pink ni pergerakan dia dari O ke C. Jaraknya adalah S meter dalam tempoh masa T. Okey, kita tengok dulu bahagian garis lurus OA. Okey, untuk garis lurus OA, kecurunan graf adalah positif kerana kerana garis lurus ini condong ke kanan. Kecerunan OA mewakili kelajuan gerakan. Okey, jadi kecerunan dia ni adalah kelajuan bagi OA. Okay, gerakan dengan laju seragam. Okay, ini adalah laju seragam dan gerakan sejauh S1 meter dalam tempoh T1 saat. Okay, pergerakan dia sejauh S1 dalam tempoh masa T1. Okay, sekarang kita tengok garis lurus AB. Garis lurus AB kecerunan dia adalah sifar. Tiada perubahan jarak bermaksud gerakan terhenti ataupun pegung. Maksudnya di sini tiada pergerakan lah dekat kawasan AB ni Okey. Pegun untuk tempoh masa T2 hingga T1. Okey. Maksudnya dia pegun lah dalam masa ni. Okey. Sekarang kita tengok garis lurus BC. Garis lurus BC adalah kecerunan positif dan gerakan diteruskan sehingga C. Okey, dan kecerunan dia ni mewakili kepada mewakili kelajuan gerakan tersebut. Okey. OC pula maksudnya start daripada permulaan hingga penamat dia ni bermula daripada O ke C, gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Kita lihat untuk graf yang kedua macam ni bentuk dia. Okey, garis lurus dia macam ni. Okey, kita tengok rajah 2. Rajah 2 menunjukkan suatu gerakan dari O ke R melalui P dan Q. Okey, pergerakan dia dari O ke R. Okey. Kita tengok garis lurus OP dulu yang warna pink ni. OP ni adalah kecurunan graf adalah positif kerana dia condong ke kanan. Okay, gerakan dia sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. Okay. Seterusnya kita tengok kepada garis lurus PQ. Okay, garis lurus PQ kecerunan dia adalah sifar kerana tiada perubahan jarak. Okey, tak ada pergerakan lah, maksudnya tiada pergerakan pegun. Dan tempoh masa dia pegun tu adalah dari T1 ke T2. Okay, seterusnya kita lihat kepada garis lurus QR. QR adalah kecerunan negatif. Okey, kelajuan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Okey. OR, okey, garisan OR, maksud OR gerakan sejauh 2S meter pergi dan balik dalam tempoh T saat. 2S tu maksudnya dia pergi satu dan dia balik satu. Okey? Okey. Dia menuju O ke S dan satu lagi dia menuju dari S ke O. Okey? Seterusnya kita lihat kepada contoh berdasarkan buku teks muka surat 188 contoh 4. Okay, kamu boleh lihat, boleh rujuk buku teks. Okay, dia contoh 4 dia kata graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC ialah
gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Jadi di sini dia dah bagi graf jarak dan masa, dia ada bagi dua garis lurus. Jadi untuk graf OA, garisan OA ni mewakili gerakan kereta yang warna pink ni, manakala garisan BC yang warna hijau ni mewakili gerakan bas. Okey? Okey. Jadi kita nak tahu beza laju lah untuk kedua-duanya. Jadi kita kena cari satu-satu terlebih dahulu. Mula-mula kita cari laju bagi garis lurus OA. Untuk cari laju untuk garis lurus OA ini adalah kecurunan lah sebenarnya, kecurunan bagi garis lurus OA. Jadi kalau kita imbas kembali masa tingkatan 2 kita dah pernah belajar. Okey, tajuk jarak tajuk laju dan pecutan. Okey, jadi untuk cari laju kita kena cari perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Okey, di sini ada dah cikgu sudah lengkapkan di sini formula untuk laju. Okey, boleh lihat di sinilah. Okey, jadi mula-mula kita cari laju kereta itu iaitu OA. Jadi kita cari perubahan jarak yang dilalui bahagi dengan perubahan masa. Okey, jadi kita tengok perubahan jarak dia, kita ambil yang paling atas lah, 150 km tolak dengan 0 meter bahagi dengan masa dia adalah 2 jam tolak dengan 0. Jadi kita akan dapat 150 bahagi 2, jadi kita akan dapat 75 km per jam. Awak hanya lihat di garisan OA sebab kita nak cari laju kereta. Okey, seterusnya kita nak cari laju bas. Kita tengok yang warna kita tengok yang warna hijau ni, garis yang warna hijau ni. Jadi macam biasalah kita nak cari laju, perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Perubahan jarak tu adalah laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa akhir tolak dengan masa awal. Okey, jadi untuk laju bas ni jarak akhir dia adalah 0. Okey, 0 sebab dia bermula dengan 150 dan berakhir dengan 0 jarak dia. Jadi 0 tolak dengan 150 km bahagi dengan masa akhir dia adalah 3 jam tolak dengan masa awal dia iaitu 0 jam. Okey, jadi kita selesaikan, kita akan dapat negatif 50 km per jam. Negatif ni menunjukkan arah gerakan bas persiaran tu bertentangan dengan arah gerakan kereta. Jadi bila kita nak tulis kita nak tulis jawapan akhir dia, negatif tu kita abaikan. Okey, jadi jawapan akhir dia adalah 50 km per jam. Tanda negatif tu untuk menunjukkan arah pergerakan dia je. Okey, seterusnya. Okey, maka beza laju untuk kedua-dua kenderaan ini adalah kita tolak yang besar tolak dengan yang kecil, nilai besar tolak dengan nilai kecil, 75 tolak dengan 50 km per jam. Jadi kita akan dapat beza laju dia adalah 25 km per jam. Okay, seterusnya kita lihat kepada contoh 5. Okay, ini adalah buku teks juga, muka surat 188. Okay, dia kata sini, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Tentukan A1, tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Dia nak masa bila kereta tu berada dalam keadaan pegun. Jadi keadaan pegun ni awak tengok yang garisan melintang tu tiada pergerakan jarak dia tu. Okey. Jadi awak kena ambil di sinilah yang di tengah-tengah ni, garisan di tengah-tengah ni. Okey, dia nak masa. Jadi kita tengok di bawah lah, kita tengok masa dia iaitu 3 tolak 2 jam. Jadi tempoh masa dia pegun adalah 1 jam. Okey, 1 jam. Ni 1 jam.
Okey, untuk yang kedua, tentukan laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okey, dia nak laju kereta dalam tempoh sejam. Okey, memandangkan graf dia ni bagi dalam tempoh masa dia bagi 0 hingga 2 jam. Jadi kita ambil dalam tempoh ni lah untuk kira laju, sebab untuk kira laju kita kita cari kecurunan garis kan. Jadi kecurunan garis bila dia 1 jam pun sama. Okey. Okey, sama. Jadi sebab kelajuan dia sama, kecurunan dia sama. Okey. Jadi laju dia pun samalah. Okey, jadi cara nak cari laju tu untuk sejam yang pertama dia sama dengan laju kereta 2 jam yang pertama. Awak tengok graf tengok graf. Okey. Jadi kita carilah laju, kita tahu dah perubahan laju bahagi dengan perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Jadi perubahan jarak adalah jarak akhir tolak jarak awal bahagi dengan masa akhir tolak dengan masa awal. Jadi jarak akhir dia adalah 150 kilometer tolak dengan jarak awal dia adalah 0 bahagi dengan masa akhir dia adalah 2 dan masa awal adalah dia 0. Jadi bila kita kira, kita akan dapat laju kereta pada sejam yang pertama adalah 75 kilometer per jam. Okey. Seterusnya kita tengok kepada soalan yang ke 2B. Okey. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Okey, 90 minit terakhir. Jadi kita kena tahu 90 minit terakhir tu berada di mana. Okey. Jadi 90 minit terakhir adalah berada di sini antara 3 jam. Okey, jam 3 jam ni, jam 3 ni hingga ke 4.5. Ini adalah masa 90 minit terakhir. 3 ke 4, 3 jam ke 4 jam ni, sini 3 ke 4 jam ni, ini adalah 1 jam. Iaitu 60 minit. Lepas tu kita tambah lagi 30 minit. Sebab 0.5 bersamaan dengan 30 minit. Okey, 0.5 jam bersamaan dengan 30 minit. Jadi bila kita tambah, ini adalah 90 minit terakhir. Jadi kita kena tengok garis yang terakhir ni lah. Okey, jadi laju dia adalah perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Jadi perubahan jarak tu adalah jarak akhir tolak dengan jarak awal bahagi dengan masa akhir tolak dengan masa awal. Jadi kita tengok jarak dulu. Jarak akhir dia adalah 270 tolak dengan 150 bahagi dengan perubahan masa dia 4.5 tolak dengan 3. Okey, 3 jam. Okay, jadi kita akan dapat 80 kilometer per jam. Okey, jadi kesimpulan dia kita boleh buat kereta bergerak sejauh 120 kilometer dengan kelajuan 80 kilometer bagi tempoh 90 minit terakhir. Okey, ni jarak dia 120 kilometer ni kamu ambil daripada sini 270 tolak dengan 150. Jadi kamu akan dapat 120 kilometer. Dengan kelajuan 80 kilometer per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Seterusnya kita lihat kepada contoh 6. Kamu boleh buka buku teks muka surat 189. Okay, dia kata sini, Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan pada Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Okey, maksudnya perjalanan dia ni pergi dan balik. Okey, jadi kamu tengok daripada graf jarak masa ni. Okey, garis lurus yang pertama ni adalah perjalanan pergi ke pejabat pos. Manakala yang terakhir ni, garis lurus yang terakhir ni, yang ketiga ni adalah perjalanan balik dari pejabat pos ke rumahnya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada A. Dia suruh tentukan yang pertama, jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Okey, jarak dia pun memang dalam kilometer. Jadi perjalanan keseluruhan dia adalah 2 kilometer pergi dan 2 kilometer balik. Ingat dia pergi dan balik. Jadi jumlah jarak keseluruhan dia adalah 4 kilometer.
Okey, 4 kilo. Pergi, balik. Okey. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang kedua. Nilai T. Tentukan nilai T jika sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Okey. Nilai T. Dia nak nilai T. T adalah masa. Okey, jadi cara untuk cari masa adalah jarak bahagi dengan laju. Okey, kamu boleh tengok tips memori ni Ini kamu dah belajar sebenarnya masa tingkatan 2. Okey. Jadi untuk cari nilai T, kita kena buat jarak bahagi dengan laju. Dan laju dia pun dah bagi iaitu 8 km per jam. Okey. Dan tempoh masa dia tu dari rumah ke pejabat pos. Jadi kamu tengok di garisan ni lah yang pertama garis lurus yang pertama ni lah. Okey. Jadi kita menggunakan formula masa sama dengan jarak bahagi masa. Jarak bahagi laju. Jarak dia adalah 2 km. Okey, tengok sini 2 km. Tengok ni berdasarkan graf Okey, 2 km bahagi dengan 8 km per jam. Jadi kamu akan dapat 0.25 jam. Okey, 0.25 jam kamu kena tukar dalam minit sebab kamu nak tahu sini T ni berapa. Kamu nak tahu dia sampai pukul berapa di pejabat pos. Dalam masa 25 minit kan perjalanan dia. Jadi nak tahu pukul berapa dia sampai. Jadi kita tukar dalam bentuk 15 minit. Kita tukar dalam bentuk minit. Jadi 0.25 jam tukar ke minit darab 60 lah. Okey, jadi kita akan dapat 15 minit. Jadi kita nak tahu masa T tu, kita kena tambah lah daripada perjalanan pergerakan dia daripada 9.20 tambah 15 minit. Jadi kamu akan dapat 9.35. Maksudnya dia sampai pada pukul 9.35 minit pagi. Okey, sebab dia bagi masa tu dalam sistem 24 jam. Okey. Seterusnya kita tengok B, dia kata huraikan perjalanan sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Okey, dari pejabat pos ke rumahnya maksudnya kita kena tengok daripada garis lurus yang ketiga ni lah yang balik ni. Okey, jadi kita nak tahu perjalanan dia. Okey, mula-mula sekali kita tengok kadar perubahan jarak dia dulu lah. Okey, kadar perubahan jarak dia ni maksudnya laju lah. Okey, kita nak cari laju dia. Okey, jadi kita ambil macam biasalah jarak bahagi dengan masa iaitu jarak dia tu adalah perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Jadi perubahan jarak dia kita ambil jarak akhir tolak dengan jarak awal. Jadi 0 tolak 2 km. Okey, yang masa ni dia bagi dalam sistem 24 jam. Jadi kita kena tukarlah Mula-mula sekali kita ambil masa akhir ni 10.10 tolak dengan masa awal dia iaitu 9.50. Okey, kita bahagi dengan 60. Okey, sebab kita nak tukar dalam bentuk jam. Okey, jadi kita akan dapat negatif 6 km per jam. Ingat, negatif ni menunjukkan tanda arah dia balik. Maksudnya pergerakan dia tu bertentangan. Okey, sebab tu dia letak negatif. Jadi jawapan akhir tidak perlu letak negatif. Jadi jawapan akhir dia adalah 6 km per jam. Jadi kesimpulan dia kita boleh huraikan bahawa sahana berbasikal sejauh 2 km dalam tempoh 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. Okay, seterusnya kita lihat kepada contoh 7 berdasarkan buku teks muka surat 189. Okey, dia kata di sini Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Okey, ini adalah graf jarak masa dia. Okey. Yang pertama A, dia suruh hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. Okey, dia kata sini laju purata. Okey, jadi kamu dah belajar masa tingkatan 2. Laju purata, cara kita nak cari dia adalah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okey, jadi untuk cari laju purata dia, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak dia adalah 80 km. Maksudnya kita ambil daripada jarak kosong sehingga 80 km. Okey, bahagi dengan jumlah masa dia iaitu 1.5
jam. Okey, jadi kita bahagi macam biasa. Jadi kita akan dapat 53 1/3 kilometer per jam. Kamu nak tulis dalam bentuk perpuluhan pun tak ada masalah, tapi ambil sekurang-kurangnya 2 titik perpuluhan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan B. Dia kata jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 kilometer per jam, hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar dalam kilometer per jam. Okey. Okey, laju purata kita dapat tadi 53 1/3 kilometer per jam. Okey. Dia kata sini perubahan kadar perubahan jarak dari Segamat ke Tangkak. Maksud dia laju laju dari Segamat ke Tangkak adalah 50 kilometer per jam. Dia suruh hitung jarak di antara Tangkak dan Muar. Tangkak dengan Muar. Okey, jadi kita tahu jumlah jarak adalah laju purata darab dengan jumlah masa, jumlah jarak. Okey, jumlah jarak kita nak tahu keseluruhan dulu sebelum kita cari jarak Tangkak ke Muar. Okey. Jadi kita kena cari jumlah jarak semua sekali dan laju purata dia dah bagi iaitu 50 kilometer per jam. Okey. Lepas tu kita darab dengan jumlah masa dia. Jumlah masa untuk Segamat ke Tangkak adalah 1 jam. Okey, ni kita kira laju purata untuk Segamat ke Tangkak Okey, jadi kita dapat 50 kilometer. Sebab kita nak tahu jarak jarak antara Segamat dengan Tangkak dulu. S tu. Jadi 50 kilometer. Okey, seterusnya Okey. Jadi seterusnya kita nak cari jarak di antara Tangkak dengan Muar. Tangkak dengan Muar, S tu kita dah dapat dah 50 km. Jadi 80 km tolak dengan 50 km. Jadi kita akan dapat jarak di antara Tangkak dengan Muar adalah 30 km. Seterusnya kita lihat kepada soalan C. Dia suruh huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Okey, jadi huraian dia memandangkan kita dah cari semua sekali tadi. Di kereta tu bergerak sejauh 80 km dalam tempoh 1.5 jam dengan laju purata 52 1/3 km per jam. Okey, jadi untuk pembelajaran matematik hari ini telah sampai ke penghujungnya. Jadi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan. Okey, jadi kita akan jumpa lagi di lain masa dan di lain hari. Sekian, terima kasih.